Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan juga bersemangat untuk meneruskan kelas PDPR sejarah pada hari ini. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang bab 4 iaitu berkaitan dengan sistem persekutuan. Okey. Untuk bab 4 kita ada 4 subtopik. Okey. 4 subtopik yang mana 4.1 ialah berkaitan dengan latar belakang sistem persekutuan di negara kita. 4.2 berkaitan dengan kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. 4.3 kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dan yang terakhir 4.4 ialah berkaitan dengan faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Jadi dalam bab 4 inilah 4 subtopik yang akan kita belajar. Tapi hari ini cikgu akan tekankan 2 subtopik iaitu 4.1 berkaitan dengan latar belakang dan yang kedua ialah kuasa kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Untuk subtopik 4.3 dan 4.4 kita akan bincang untuk kelas pada minggu hadapan. Okey, 4.1 iaitu latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Dan pada akhir pembelajaran, pelajar akan dapat menjelaskan kronologi pembentukan sistem persekutuan di negara kita. Okey, maksudnya bila dah akhir pembelajaran, pelajar-pelajar akan dapat menjelaskanlah kronologi macam mana pembentukan sistem persekutuan di negara kita. Okey, latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Kita akan bincang tentang 6 kronologi macam mana boleh terbentuknya Persekutuan Malaysia 1963. Okey, dalam latar belakang ini kita akan bincang tentang Persekutuan 1896, Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927, Kesatuan Malaya 1946 ataupun dikenali sebagai Malayan Union. Seterusnya Persekutuan Tanah Melayu 1948, Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan akhir sekali ialah Persekutuan Malaysia 1963. Tengok yang pertama. Okey, silap. Inilah latar belakang. Okey, first kita tengok dulu latar belakang. Latar belakang persekutuan. Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem persekutuan. Okey, cikgu nak tekankan. Malaysia. Okey, Malaysia ni adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem persekutuan. Dan persekutuan ini merupakan penyatuan beberapa buah negeri dan membentuk negara bersekutu. Okey, kita highlight penyatuan beberapa buah negeri dan dia bentuk sebuah negara bersekutu. Dan dalam persekutuan ini, dia ada unsur-unsur penting. Apa unsur penting persekutuan? Mestilah dia ada kerajaan persekutuan ataupun dikenali sebagai kerajaan pusat dan ada kerajaan negeri. Serta mesti ada pembahagian kuasa dalam sistem pentadbiran. Okey, unsur penting dalam persekutuan adalah kerajaan persekutuan ataupun dikenali sebagai kerajaan pusat, ada kerajaan negeri serta ada pembahagian kuasa dalam sistem pentadbiran. Okey, itu adalah latar belakang persekutuan. Masuk kepada pembentukan sistem persekutuan di Malaysia. Yang pertama ialah Persekutuan 1896. Okey, Persekutuan 1896 berikutan daripada perluasan pengaruh British, maka sebuah persekutuan yang terdiri daripada 4 buah negeri telah ditubuhkan. Okey, kita highlight 4 buah negeri ditubuhkan berdasarkan Perjanjian Persekutuan 1895, maksudnya tahun sebelumnya. Dan persekutuan berkuat kuasa pada tahun 1896 ini dikenali sebagai Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Dan persekutuan 1896 ini dia tidak mempunyai agihan kuasa. Okey, awak kena ingat dia tidak mempunyai agihan kuasa
dan dia tak ada fungsi khusus antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Dan keputusan pentadbiran dibuat oleh Residen Jeneral di Kuala Lumpur sebagai pusat pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Seterusnya kita masuk Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927. Okey, majlis ini dia struktur semula pada tahun 1927. Yang mana kenapa dia nak strukturkan semula? Sebab dia nak memperkemaskan tadbir urus persekutuan. Dia nak, cikgu highlight, memperkemaskan tadbir urus persekutuan. Dan yang kedua, dia nak mengukuhkan kedudukan British di negeri Melayu. Okey, ni ingat kenapa dia struktur semula majlis mesyuarat ni? Sebab dia nak perkemaskan lagi tadbir urus persekutuan, dia nak kukuhkan lagi kedudukan British di negeri Melayu. Dan gambar ini adalah gambar Raja-Raja Melayu dan Pembesar. Seterusnya, kita tengok pula Kesatuan Malaya 1946. Pada tahun 1946, British dia berusaha menyatukan pentadbiran semua negeri Melayu serta Pulau Pinang dan Melaka. Okey, cikgu highlight semua negeri Melayu, Pulau Pinang dan juga Melaka. Okey, British dia menyatukan semua negeri Melayu, Pulau Pinang dan Melaka. Kenapa dia nak satukan itu? Sebab dia nak membentuk sebuah kerajaan yang berbentuk kesatuan yang dinamakan Kesatuan Malaya 1946 ataupun Malayan Union. Maksudnya kesemua negeri ini dia nak bentuk menjadi Malayan Union. Dan konsep kesatuan ini merujuk kepada konsep Malayan Union lah. Itu pembentukan sebuah kerajaan pusat. Okey, kerajaan pusat yang mana kerajaan pusat ini dia berkuat kuasa di bawah kuasa Governor British. Maksudnya Governor British berkuasa kepada kerajaan pusat Malayan Union itu. Dan Malayan Union ini dilaksanakan dalam tempoh masa yang terhad dan juga gagal diteruskan. Okey, kenapa Malayan Union ini gagal diteruskan? Sebabnya berlaku penentangan daripada Raja-Raja Melayu dan juga rakyat-rakyat Melayu. Okey, itu berkaitan dengan Malayan Union. Seterusnya kita tengok Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, Persekutuan Tanah Melayu 98 ini ialah dia nak gabungkan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri Selat. Okey, dan dia nak bentuk Persekutuan Tanah Melayu. Negeri-negeri Melayu mana yang terlibat? Kita tengok yang negeri mana yang terlibat ialah Kelantan, Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Kedah, Selangor, Terengganu dan juga Perlis. Ini adalah negeri-negeri Melayu. Dan negeri-negeri Selat, Melaka dan juga Pulau Pinang. Ke-11 ini dia nak gabung membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Dan perjanjian PTM. PTM ini ialah Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian PTM 1948 dia menetapkan kuasa kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Okey, pengalihan kuasa peringkat persekutuan dan negeri menandakan bermulanya era moden di negara kita. Okey, pesuruh tinggi British dilantik. Okey, ni slide dia tak nampak. Nanti cikgu akan sharekan. So sekarang awak boleh take note. Pesuruh Jaya Tinggi British dilantik sebagai Ketua Persekutuan dan Raja-Raja Melayu memerintah negeri mengikut perlembagaan negeri masing-masing. Okey, cikgu ulang balik. Pesuruh Jaya Tinggi British dilantik sebagai Ketua Persekutuan dan Raja-Raja Melayu dia memerintah negeri mengikut perlembagaan negeri masing-masing. Okey, seterusnya kita masuk kepada Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, 31 Ogos 1957 munculnya Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Okey, Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Yang mana
persekutuan yang berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ini untuk mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat untuk melicinkan pentadbiran negara yang berdaulat, dan jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan sebagai Ketua Persekutuan. Okey, cikgu ulang lagi, kita highlightkan jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan sebagai Ketua Persekutuan, dan konsep persekutuan diperkukuhkan dengan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Dan kalau awak tengok gambar ini adalah postcard Hari Merdeka 1957. Okey, Persekutuan 1963. Okey, 16 September 1963, maka lahirlah sebuah persekutuan yang mana persekutuan ini terdiri daripada 11 buah negeri Tanah Melayu, Singapura dan 2 buah negeri Borneo, iaitu Sarawak dan juga Sabah. Dan persekutuan ini dikenali sebagai Malaysia. Okey, so cikgu harap setakat ni semua faham macam mana kronologi negara kita nak membentuk Persekutuan Malaysia. Okey, so dah habis 4.1. Seterusnya kita masuk 4.2. 4.2 ialah kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mengkategorikan pembahagian kuasa kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Okey, kita tengok. Pentadbiran Kerajaan Malaysia. Okey, pentadbiran Kerajaan Malaysia dibahagikan kepada 3 peringkat. Yang pertama ialah peringkat kerajaan persekutuan. Yang kedua adalah peringkat kerajaan negeri. Dan yang ketiga adalah peringkat kerajaan tempatan. Okay, awak kena ingat, pentadbiran kerajaan Malaysia ada 3 peringkat. Ada persekutuan, ada peringkat negeri dan ada peringkat tempatan. Okey, pembahagian kuasa. Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan kuasa khusus antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, yang mana kuasa itu meliputi kuasa perundangan dan juga kuasa pemerintahan. Okey, cikgu highlightkan dia meliputi kuasa perundangan dan kuasa pemerintahan. Okey, pembahagian kuasa ini bertujuan melicinkan perjalanan sistem persekutuan serta mengelakkan permasalahan antara kedua-dua peringkat. Okey, peruntukan kuasa lebih besar diberikan pada peringkat persekutuan. Kenapa peringkat persekutuan diberikan kuasa yang lebih besar? Sebab untuk mewujudkan kerajaan persekutuan yang kuat bagi menjamin kestabilan dan juga kemajuan negara. Dan tiada peruntukan kuasa khusus kepada kerajaan tempatan. Namun, kerajaan tempatan ini diletakkan di bawah kuasa kerajaan negeri. Okey, maksudnya kerajaan tempatan ini tak ada kuasa khusus, tetapi dia diletakkan di bawah kuasa kerajaan negeri. Okey, kerajaan persekutuan memindahkan pusat pentadbirannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada tahun 1999, dan Putrajaya diisytiharkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia keempat daripada tahun 1981 sehingga 2003, dan nama Putrajaya diambil sempena dengan nama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, ini adalah pusat pentadbiran dekat Putrajaya, yang mana kalau kita pergi Putrajaya ataupun memang pelajar-pelajar menetap dekat sana, so memang awak akan jumpalah
Kompleks Perdana Putra, Istana Kehakiman, bangunan Kementerian Kewangan, Masjid Putra, Jambatan Seri Wawasan, dan ini adalah pusat konvensyen antarabangsa Putrajaya. Okey. Masjid Putra dan Jabatan Seri Wawasan ini adalah memang orang kata tempat wajib pelancong yang memang akan pergi bergambar. Lagi-lagi Masjid Putra, solat. Okey, inilah sebahagian daripada pusat pentadbiran Putrajaya dan berkaitan dengan kuasa kerajaan persekutuan dan juga kuasa kerajaan negeri. Okey, kita tengok apa kuasa kerajaan persekutuan dan apa kuasa kerajaan negeri. Okey, peringkat persekutuan, institusi yang mempunyai kuasa membuat undang-undang bagi seluruh Malaysia ialah Parlimen. Okay, kita highlight ini persekutuan, institusi yang mempunyai kuasa membuat undang-undang. Okey, abaikan garisan yang bengkok-bengkok tu. Mempunyai kuasa membuat undang-undang seluruh Malaysia. Okey, seluruh Malaysia ialah Parlimen. Maksudnya Parlimen ini dia buat undang-undang untuk seluruh Malaysia. Dan antara yang terkandung dalam senarai persekutuan ialah berkaitan dengan hal ehwal luar negeri, pertahanan, keselamatan dalam negeri, pentadbiran keadilan, kewarganegaraan, kewangan, perhubungan dan pengangkutan, pelajaran dan juga perubatan dan kesihatan. Okey, ini adalah senarai persekutuan. Dan seterusnya ialah kita tengok kuasa kerajaan negeri. Okey, kuasa kerajaan negeri, setiap negeri dia mempunyai Dewan Undangan Negeri ataupun dikenali sebagai DUN. Okey. Apa peranan DUN? DUN ini dia berkuasa menggubal undang-undang bagi negerinya. Cikgu highlight, DUN ini kuasa dia menggubal undang-undang bagi negerinya. Okey, kita tengok perbezaan. Kalau dekat kerajaan persekutuan ini, siapa yang buat undang-undang ini? Adalah Parlimen. Dan peringkat persekutuan, Parlimen buat untuk satu Malaysia, seluruh Malaysia. Tapi dekat negeri, DUN, dia gubal, kuasa dia sama juga menggubal undang-undang. Tetapi untuk negerinya sahaja. Contohnya Negeri Sembilan ada DUN dia. So, DUN akan gubal undang-undang untuk Negeri Sembilan. Kelantan ada DUN dia. Dekat Melaka ada DUN dia. Dekat Pahang ada DUN dia. So, DUN inilah yang akan menggubal undang-undang untuk negeri dia. Dan antara perkara yang terkandung dalam senarai negeri, termasuklah undang-undang Islam, tanah, pertanian dan perhutanan, kerajaan tempatan dan hari kelepasan negeri. Okey, seterusnya kita tengok senarai bersama. Apa itu senarai bersama? Senarai bersama ini ialah perkara yang membolehkan Parlimen dan DUN menggubal undang-undang untuk perkara yang sama. Parlimen dan DUN dia boleh gubal undang-undang. Dia menggubal undang-undang untuk perkara yang sama. Perkara yang terkandung dalam senarai bersama ini ialah berkaitan dengan kebajikan awam, biasiswa, perlindungan haiwan liar dan taman negara, perancangan bandar dan luar bandar, kesihatan awam, kebersihan dan pencegahan penyakit, kebudayaan dan sukan dan perumahan. So ini adalah senarai perkara yang terkandung dalam senarai bersama. Seterusnya, peruntukan tambahan bagi Sarawak dan Sabah. Okay, kalau tadi dekat kuasa kerajaan negeri, kita ada 5 senarai bersama. Tapi untuk negeri Sabah dan Sarawak, kita tambah lagi 3. Maksudnya dekat negeri Sarawak dengan Sabah, senarai negeri dia ada 8 lah. Tadi ada 5. So, ditambah 3 jadi 8. So, apa tambahannya? Adalah undang-undang dan adat anak negeri, mahkamah anak negeri dan kereta api di Sabah. Okey, itu untuk senarai negeri. Untuk antara tambahan senarai bersama berkaitan dengan undang-undang diri berhubung dengan perkahwinan, penceraian, penjagaan anak, nafkah dan sebagainya yang berkaitan dengan undang-undang keluarga. Yang kedua, tambahan dia ialah berkaitan dengan penyelidikan pertanian dan perhutanan, pengawalan makhluk perosak dan pencegahan penyakit tumbuhan. Dan last sekali ialah berkaitan dengan pilihan raya bagi Dewan Negeri. Okey, ini adalah dua tambahan antara
untuk Sarawak dan Sabah, senarai negeri dan juga senarai bersama. Dan di bawah Akta Immigration 1963, Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah diberi kuasa untuk mengekalkan kuasa kawalan, kemasukan dan juga kediaman. Okey, yang terakhir sekali ialah peranan kerajaan tempatan. Okey, kerajaan tempatan ini merupakan kerajaan peringkat ketiga yang diberi kuasa untuk mentadbir dan melaksanakan tanggungjawab dalam sesebuah kawasan tempatan atau daerah kecil yang diwartakan. Okey, kerajaan tempatan atau lebih dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan PBT ialah berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Okey, ingat kerajaan tempatan berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Dan apa fungsi kerajaan tempatan ini? Kita tengok antara fungsi kerajaan tempatan. Yang pertama ialah menyediakan perkhidmatan pembersihan. Yang kedua ialah membangunkan perumahan awam, menyediakan kemudahan sukan dan kebudayaan. Dia juga menyediakan pasukan bantuan dan penyelamat, menyediakan pasukan keselamatan, menyediakan kemudahan awam. Selain itu, dia menyenggara jalan raya, menjaga kesihatan awam, mengindahkan kawasan, menyenggara sistem saliran dan juga mengeluarkan lesen dan kawalan penjaja. So, ini adalah fungsi kerajaan tempatan. Yang mana kerajaan tempatan ini berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Okey. Jadinya untuk hari ini setakat itu sahaja kita punya perbincangan berkaitan dengan 4.1 dan 4.2. Dan ini adalah latihan untuk 4.1 dan 4.2. Soalan ini cikgu akan masukkan dalam Google Classroom, kelas masing-masing. Jadi nanti awak jawab soalan ini dan hantar dekat GC. Jadi setakat ini sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Kita akan jumpa di lain masa. Terima kasih kerana sudi menonton semua. Bye.